عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebahagian sangka kuliah tak ada malam ni. Kuliah ada, bila kita keluarkan iklan ada tu, dia ada insya-Allah. Memang saya pergi ke Mekah buat umrah tapi beberapa hari ya, dan balik segera untuk kuliah. Sempat walaupun tidak mempunyai tiket terbang. Kalau ada tongkat terbang tu bagus, sebab rasanya tak banyak kos tambang kapal terbang yang kena bayar. Kerana besok saya akan pergi ke Australia. Jadi saya patutnya malam ni dah pergi, tapi untuk teruskan kuliah kita malam ni terpaksa lepas kuliah pergi. Cuma saya bila tengok ada produk tikang tu, saya pun teringin nak dapat satu supaya boleh terbang macam dengan bomba. Bomba hebat ni Malaysia ni. Nak tampak orang macam krokodil, krokodil. Pergi tampak boya dulu nak tengok. Nak tampak orang macam boya, pergi tampak boya tu. Tapi kena tampak dalam air, jangan tampak tak darat. Terjun dalam sungai, lawan dengan boya, tampak dia. Ramai pelajar, saya tengok ramai student datang kuliah dan alhamdulillah menuntut ilmu ni daripada awal, dan mudah-mudahan Allah berkati. Walaupun kadang-kadang kita ni bidang kita lain, tapi kalau Allah mau. Abu Hanifah kana tajiran. Abu Hanifah seorang peniaga. Dia selalu pergi berniaga, urusan di pasar. Satu hari Sya'bi alim besar dalam hadis. Sya'bi jumpa dia orang muda. Sya'bi tanya dia, ila aina takhtalif? Kau dok pergi ulang balik ke mana? Dia kata ila suq, ke pasar. Dia peniaga. Dia kata la, minal ulama. Ila man takhtalif? Kamu pergi kat siapa? Di kalangan ulama. Dia kata aku tak pergi kat siapa, aku dok pergi meniaga. Kata Sya'bi kata pergi mengaji agama, kerana aku lihat pada engkau ada tanda bahawasanya Allah akan memberi kat kau ilmu. Kata Abu Hanifah, mulai dengan waktu itu maka aku pun mula pergi mengaji. Dan dia berulang alik ke halaqah Hammad bin Abi Sulaiman, guru Abu Hanifah. 18 tahun bersama Hammad bin Abi Sulaiman. Dia mengaji dengan Hammad bin Abi Sulaiman. Abu Hanifah satu-satunya cerita Abu Hanifah lah, tak apa. cerita Abu Hanifah satu-satunya daripada imam yang 4, satu-satunya yang bukan Arab. Kebanyakan imam hadis mereka memang bukan Arab. Al-Bukhari bukan Arab, Muslim Arab, An-Nasa'i bukan Arab, Ibnu Majah bukan Arab, Abu Dawud dikatakan Arab oleh sebahagian pengkaji. At-Tirmidzi bukan Arab. Tapi imam dia dalam fiqh yang 4. Ramai imam dalam fiqh, tapi yang terkenal 4. Sudah pasti ada keistimewaan mereka yang Allah angkat kedudukan mereka, sehingga kedudukan mereka tak dipertikaikan oleh umat Islam. Talaqat biqabul, mereka diterima oleh umat. Imam yang 4. Abu Hanifah seorang bukan Arab. Dia Farisi. Dia Parsi, dia orang Parsi. Dikatakan dia orang Kabul, Afghanistan. Imam yang lain di kalangan Arab. Al-Imam Syafi'i di orang Arab. Syafi'i keturunan Nabi daripada Bani Abdul Muttalib. Ni memang Arab betul, yang dianggap paling fasih, paling menguasai lugah, menguasai bahasa Arab. Kata Imam Ahmad, dahulu kami bergaduh antara ahlul hadis dengan ahli ra'i.
Sehinggalah datang Al-Imam Syafi'i, dia mendamaikan kami. Dia mendamaikan kami. Alim, mujaddid Imam Syafi'i. Imam Ahmad Arab. Imam Ahmad Arab. Az-Zuhli, dia Syaibani, Asy-Syaibani. Disebut keturunan Arab. Imam Malik Arab. Daripada Yaman. Yang bukan Arab, Abu Hanifah. Sebab tu imam yang tiga ni ada syair belakang, terutama Imam Syafi'i. Ada Diwan Al-Imam Syafi'i, Dewan Syair Imam Syafi'i. Abu Hanifah tak ada, dia bukan Arab. Dan ada fatwa dia yang tidak dipersetujui oleh majoriti ulama, di mana boleh membaca Fatihah di dalam bahasa Parsi. Tak apa, biasa benda-benda ulama pun ada benda yang fatwa dia yang ganjil, yang tidak diterima oleh majoriti. Dalam mazhab Syafi'i juga ada. Tapi Abu Hanifah akhirnya dia pergi belajar. Dia pergi belajar dengan Hammad bin Abi Sulaiman, guru dia, alim Hammad bin Abi Sulaiman. Abu Hanifah salih dia. Imam mazhab yang paling banyak pengikut dalam dunia ni ialah mazhab Hanafi. Orang Cina Hanafi, orang India Hanafi, Hanafi melekit, Hanafi betul. Tak mau keluar lah dia. Pakistan Hanafi, banyak Hanafi. Syafi'i mungkin kedua, mazhab Malik kita, Imam Ahmad lagi, kita Imam mazhab Hanafi besar pengikutnya, terkenal sebagai ahli ra'i, bukan kerana dia tolak hadis, tapi dia banyak qiyas. Abu Hanifah dia melazimi Hammad bin Abi Sulaiman, tapi orang salah, jujur Abu Hanifah. Abu Hanifah kata Abu Hanifah, aku berguru sahabtu Hammad 10 sinin, 10 tahun. Thumma naza'atni nafsi at-talaba li-ri'asah. Kemudian nafsu aku mari berlawan dengan aku. Aku teringin nak jadi ketua. Jujur dia. Fa ahbabtu an a'tazilahu wa an ajlisa fi majlisin li nafsihi, fi halqatin li nafsihi. Aku suka, aku rasa macam aku nak tinggal tok guru aku. Aku nak buat halaqah aku sendiri mengajar. 10 tahun ni mengaji. Tapi dia tak kata kerana aku ni ingat nak kembang ilmu, nak bagi manfaat. Tak, dia jujur, dia habaq. Lalu tu dia kata, naza'atni nafsi, hawa nafsu aku. Abu Hanifah kata, bukan pasal apa, pasal hawa nafsu, teringin nak jadi ketua. Dicerita pada hari dia pergi, dia nak pergi jadi nak ada halaqah sendiri. 10 tahun ni mengaji. Aku rasa macam tak patut pula aku tinggal majlis syekh buat sendiri. Aku pergilah hadirlah juga majlis syekh. Syekh sayang dia sayang kat Syekh Hammad bin Abi Sulaiman. Allah takdirkan pada malam tu tengah mengajar, Syekh dia Hammad bin Abi Sulaiman dapat berita bahawasanya ada kerabat dia keluarga dia yang meninggal dan tak ada waris. Syekh dia kena pergi, jadi dia kena ganti. Allah uji dia kena ganti. Syekh dia panggil dia ganti. Dia kata aku duduk dalam majlis, kerana tak ada orang nak pergi urus keluarga tu. Tiba-tiba bila aku duduk, mula main soalan yang aku tak pernah dengar sebelum ni. Syekh aku hilang pula tu lama, 2 bulan aku mengajar. Aku jawab dan aku tulis apa yang aku jawab dengan Syekh. Bila Syekh balik, aku tanya balik lebih kurang 60 soalan. Aku jawab. Hammad bersetuju dengan dia pada 40 soalan, tidak bersetuju pada 40 jawapan, tak bersetuju pada 20 jawapan yang lain. Bila aku dengar Hammad hurai balik, aku rasa aku takkan tinggal majlis Syekh. Dan dia melazimi Syekh dia sehinggalah Hammad bin Abi Sulaiman meninggal. Abu Hanifah, saya cerita bagi semangat orang mengaji. Tidak banyak riwayat Abu Hanifah, sehingga ada sebahagian ahli hadis
Yang mendhaifkan riwayat Abu Hanifah bukan kerana pribadi dia dhaif, tapi riwayat berkaitan dengan ingatan, berkaitan dengan dhabit. Walaupun sebenarnya ramai yang tidak bersetuju tadhaif itu. An-Nasa'i mendhaifkan dan seumpamanya. Tidak bersetuju mentadhaifkan Abu Hanifah. Tetapi ternyata dalam bidang hadis, 3 imam lebih terkemuka dalam bidang hadis. Bukan berarti ilmu Abu Hanifah kurang, tapi dalam periwayatan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal terkenal dengan Musnad Ahmad. Al-Imam Malik terkenal dengan Al-Muwatta Malik bin Anas. Al-Imam Syafi'i juga ada riwayat. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Ahmad di dalam hadis, dan Imam Ahmad berguru dengan Imam Syafi'i di dalam fiqh. Bahkan Imam Ahmad juga mengambil hadis, sebahagian hadis daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Semua ni rangkaian para ulama. Sebab tu saya kata antara hadis yang menarik ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam Musnad. Imam Ahmad riwayat an Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, daripada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. An Malik bin Anas, daripada Malik bin Anas. 3. An Ibn Shihab Az-Zuhri, daripada Abu Shihab Az-Zuhri. An Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik, daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik. Imam Ahmad ambil daripada Syafi'i, ambil daripada Malik, Malik ambil daripada Az-Zuhri, Az-Zuhri ambil daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik. Dia mengambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasmatul mu'min ta'irun ya'luqu fi syajaratil jannah hatta yarji'ahu Allah yaumal qiyamah ila jasadihi yaumal qiyamah. Ruh orang mukmin bergantung, ruh orang mukmin jadi burung, bagai burung, berbentuk burung, ataupun berterbangan duduk di pokok di syurga, sehingga Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ruh. Menariknya hadis ini 3 imam meriwayatkannya. Ahmad daripada Syafi'i, daripada Malik, daripada Zuhri, daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik. Macam satu isyarah demikian orang mukmin. Alim, para ulama, ilmu mereka merentasi. Tak ada ulama alim, tak ada fanatik mazhab. Siapa keluar mazhab Syafi'i jadi ini, tak ada. Ini semua kaki gebang kemudian. Alim, semua ni imam-imam antara satu. Abu Hanifah mengambil sebahagian ilmu. Murid-murid Abu Hanifah ilmunya diambil oleh Imam Syafi'i melalui Muhammad Hasan Asy-Syaibani, guru pada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga guru je Imam Malik daripada mazhab Malik. Dan Imam Syafi'i bersama dengan Imam Ahmad, rapat dengan Imam Ahmad. Qalu zaraka Ahmadu wa yazuruhu wa tazuruhu. Qultu innal fadaila la yughadiru manzilahu fa in zarani fa fadlihi wa in zurtuhu fa li fadlihi wal amru fi halaini wal fadlu fi halaini lahu. Kata Imam Syafi'i, orang kata aku melawat Imam Ahmad dan Imam Ahmad menziarahi aku. Aku kata bahawa fadilat, kelebihan tidak meninggalkan tempatnya. Jika dia menziarahi aku kerana kemuliaannya, jika aku menziarahinya kerana aku mencari kemuliaannya. Wa tawaddu' Imam Syafi'i. Dan kedua-dua keadaan itu kemuliaan balik padanya. Imam Ahmad kata kepada Muhammad bin Idris, anak murid Al-Imam Syafi'i, abuka minas sittah alladhi ad'u lahu fi waqti as-sahar. Bapakmu daripada 6 orang yang aku berdoa untuk mereka pada waktu sembahyang tahajud. Asy-Syafi'i lil fiqh lin nas kasyams lil ard. Syafi'i itu untuk manusia bagi matahari untuk bumi ini. Ia mendamaikan ilmu, alim jalil. Tak ada di kalangan mereka yang hasad antara satu sama lain, yang kempen kalau ikut Ahmad, siapa ikut Imam Ahmad jadi ini, siapa ikut Imam Syafi'i jadi. Tak ada. Mazhab begitu luas. Bahkan sadrul rah, dada mereka luas, berlapang terhadap ilmu dan amanah terhadap ilmu. Abu Quraib Muhammad bin Ala Al-Hamdani, Abu Quraib Muhammad bin Ala Al-Hamdani, satu orang rawi
dia selalu hentam Imam Ahmad. Orang tanya Imam Ahmad, Abu Quraib Muhammad bin Ala Al-Hamdani tanya tentang Imam. Imam Ahmad jawab, syaikhun salih khudhu anhu. Syekh yang salih, satu orang alim salih, ambil hadis daripada dia. Dia berkata, wa innahu yat'anuna alaik, tapi dia duk hentam hang. Kata Imam Ahmad, ai syai'in hilati, syaikhun salih buliya bih. Apa benda helah yang aku nak buat? Syekh soleh diuji Tuhan dengan aku, tapi dia saleh, Tuhan uji dia tentang aku. Barangkali dia ada tak puas hati ke, ada hasad atau tak, tapi dia saleh, boleh ambil hadis dah. Tajawuz maslahat as-shakhsiyah, merentasi kepentingan pribadi, no self interest at all, tak ada kepentingan diri sama sekali. Hadis, para ulama hadis, belajar hadis, tuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan. Mana orang hadis kita? Biasa. Tak apa, kadang nak cerita daripada cerita kita terbang. Saya berumur kaya, jangan main, dia kata. Kaya umur, berumur memang kaya, kaya dengan tembera. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal janu min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, rawahu Muslim. Dalam teks tuan-tuan tu dia kata wa khuliqal jan min nar ke min marijin min nar? Min apa? Min nar, tak ada marij. Ada nasghah yang lain. Dalam sebahagian riwayat hadis ada perkataan marij ditambah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur, dicipta malaikat daripada nur, daripada cahaya. Malaikat dicipta daripada cahaya. Sebab tu malaikat pantas, tapi bukan pergerakan malaikat sepantas cahaya. Dia lebih pantas daripada cahaya. Kerana kalau nak kira bintang-bintang yang jauh, ambil masa ribu tahun cahaya dia untuk sampai, bahkan ribu tahun cahaya dia untuk sampai. Kita mungkin ada yang sampai puluh ribu juta tahun cahaya dia untuk sampai pada kita. Sedangkan apabila ada persoalan, malaikat Jibril daripada langit yang tinggi terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah orang kata malaikat laju kerana dia cahaya. Tak apalah, tapi bukan kerana Allah menghendaki dia laju. Dia boleh sampai. Ini satu alam yang Allah kehendaki. Sebab tu saya sebut, orang tanya Ali bin Abi Talib, jauh mana langit dengan bumi? Dekat, kata Ali bin Abi Talib, sedekat doa yang mustajab. Allahumma, ya Allah, sampai dah, terus turun mustajab dia lah ni pun Allah Ta'ala boleh turun. Saya dengar satu cerita dalam hadis, ada Syekh mana cerita, ada seorang Arab, dia budak muda pakai cermin mata tebal tapi tak orang nak nampak mata dah, nampak sikit-sikit dah, mata kelabu. Sampai orang bawa dia pergi umrah, tawaf pun dia orang nak kena pegang. Lepas tu sa'i untuk berutuh orang, tak pernah nampak. Lain kali dia kata kat dia, tolong bawa aku pergi ke air Zam-Zam. Kan sa'i keliling-keliling itu ada banyak Zam-Zam. Dia pergi Zam-Zam, dia ambil, dia minum, dia minta doa ke Allah. Barangkali dia rasa beban, dia tak nampak.
dengan luhur dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dia basuh muka dia. Kemudian dia takbir, Allahu Akbar. Ya Allah terkejut. Dia nangis ni. Dia kata aku nampak. Dan dia nampak lah tu juga. Dan dia sembuh. Allah bagi dia sembuh. Al-Imam Al-Bukhari masa dia kecil dia sakit mata dan dia tak buta. Ibu dia doa pada dia. Siang malam ibu dia doa sehingga Allah sembuhkan mata dia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Doa yang mustajab, doa mustajab lebih pantas daripada. Allah ciptakan malaikat min nur, daripada nur. Dan malaikat boleh menyerupai, tasyakkal, dengan dia menyerupai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dia menyerupa. Jibril dia datang beberapa kali menyerupai lelaki. Kan kita baca hadis Jibril terkenal, hadis 40 tu salah satunya hadis Jibril. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz tala'a alaina rajulun shadidu bayadus thiyab shadidu sawadus sya'r la yura alaihi min athari safar la ya'rifuhu ahadun minna hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi fa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaq. Qala Umar fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu. Qala akhbirni 'anil iman ila akhir hadis. Ketika mana kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama julusun 'inda Rasulillah, di sisi Nabi, ittala'a alaina rajulun, datang kepada kami satu lelaki, syadidu bayadus thiyab, putih sangat bajunya. Dulu orang kita kalau pergi Madinah mungkin pergi beli baju baru, kita pakai pergi masjid baju putih. Tapi dulu tak ada hotel. Orang mai makan dengan kapal terbang, bukan dengan bas. Orang mai dengan kenderaan, dengan kuda. Bila orang yang bermusafir, tentu nampak pada dia kesan orang musafir. Tapi dia syadidu bayadus thiyab, bajunya putih sangat. Syadidu sawadus sya'r, rambutnya hitam sangat. La yura alaihi min asiris safar, tidak kelihatan padanya kesan orang musafir. Hatta jalasa ila Rasul la ya'rifu minna la ya'rifuhu ahadun minna ahad, tak ada seorang pun di kalangan kami yang kenal dia. Kalau tidak ramai-ramai ni mesti kenal. Kalau orang Madinah mesti orang kenal dia. Kalau dia main tumpang rumah siapa-siapa pun orang kenal. La ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila Rasulillah, sehingga dia pergi duduk dengan Rasulullah. Kami duduk ramai-ramai, dia pergi duduk rapat dengan Nabi. Berani dah. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia bagi lutut dia bertemu dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi, dia letakkan dua tapak tangan dia atas paha dia. Faqala, dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, bagi tahu aku Islam apa. Nabi pun bagi tahu Islam, rukun Islam tadi, syahadah, salat, puasa, zakat, puasa dan haji jika engkau mampu. Dia kata, sadaqta, betul. Kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu, kami pun heran, dia tanya Nabi, dia pula buat kata betul. Sehingga dia tanya sampai habis hadis tu yang kita tahu, seperti mana yang kita tahu. Kemudian dia pergi. Kemudian Nabi tanya, ya Umar, atadrina man hadha? Wahai Umar, kau tahu tak siapa tu? Kala Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya tahu. Tu sahabat. Tak, nanti tu aku nak kau. Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya tahu. Kata hadha Jibril atakum yu'allimukum dinakum, dia itu Jibril, dia datang, dia mengajar kamu agama kamu.
Dia mengajar adab, dia mengajar Islam, dia mengajar iman, dia mengajar ihsan. Tapi sahabat cerita Jibril, bukan cerita Nabi habaq kat sahabat, kata ni ada malaikat duk main kat aku, hampa semua tak nampak, aku nampak. Tapi tak, sahabat pun kadang-kadang nampak. Ini menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh sebahagian orientalis. Kata sebenarnya orientalis kata pendakwaan jadi nabi ni satu penyakit gila. Orang tadi memang dia gila. Orientalis dia memang gila sikit, otak dia gila-gila. Dia bukan dakwah kat Islam saja, dia dakwah juga kat nabi-nabi yang lain. Dia bukan kerana dia bermusuh dengan Islam kadang-kadang tu, kerana memang macam tu perangai dah. Dia kata orang suka dakwah, memang ada orang dakwah nabi gila, macam ayah Pin buat gila lah. Bomo jaga zoo tu gila lah. Tapi bomo tu pencen dah, dia tak jawatan kan. Bomo apa namanya tak jawatan, bomo kahar, bagus. Bukan bomo, nabi yang tak jawatan. Ada nabi rasul kahar, dia letak jawatan. Tak ada dalam rekod rasul tak jawatan. Satu-satunya rasul yang tak jawatan. Malaysia macam-macam ada, terbang hilang. Okey. Dia Nabi SAW bila sebut tentang Jibril, bukan dia cerita saja, orang boleh tengok. Mereka dakwah satu penyakit, tapi tak. Kalau penyakit dia seorang dakwah, sahabat kadang-kadang tengok. Dia datang. Bukan macam setengah orang dakwah kata Nabi main halaqah, dia orang lain tak nampak, dia seorang nampak tu. Yang ni tak. Dia ada orang kata Nabi duk main kat depan tak malam. Ada orang minta, "Wah, tolong tanya Nabi kata abang duk tahu lah." Dakwah yang bukan-bukan. Okey. Maka datang dan sahabat lihat Jibril datang. Lihat Jibril datang. Muncul, mereka lihat. Bukan kata mereka cerita, Nabi cerita sebenarnya Jibril datang kat aku, tak. Mereka lihat. Dan mereka tak tahu lagi mana. Kod Nabi kod ada buat satu rancangan, kontak siapa-siapa, hamai pelan-pelan. Tak. Bukan ada handphone kod zaman tu, boleh duk main hamai pelan-pelan, tengah-tengah kod duk ngajak musuh. Tak. Yang ni zaman dah dia boleh buat. Di zaman Nabi tak ada, dia main. Orang Mekah, orang Arab ni terkenal dengan mengenali nasab keturunan. Sebahagian mereka punya hebat, tengok tapak kaki boleh tahu nasab apa. Punya hebat, kira nasab kan. Jadi orang Arab jaga nasab, mereka semua jaga nasab keturunan adik-beradik mereka. Bin nampak, kita kat 3 bin ya, tu pun belagak Melayu kan. Tapi mereka semua bin sampai ke ujung. Semua nasab mereka bersambung dengan siapa ada. Pun mereka tak kenal. Mereka tak kenal dia ni siapa. Dan tak ada jawapan. Kok siapa-siapa, kok geng-geng hak anti Nabi, hak dia kata sebenarnya Muhammad rancang aku kenal siapa dia tu, dia beradik aku. Tak ada. Tak ada dalam sejarah. Riwayat-riwayat syair tidak pernah meriwayatkan hal ni. Jibril datang, yu'allimukum dinakum, mengajar kamu agama kamu. Malaikat datang. Malaikat maksudnya malaikat boleh datang menyerupai dalam bentuk yang tertentu. Dalam riwayat hadis yang lain, ditanya Nabi SAW, Al-Haris bin Hisham, dia tanya Nabi SAW, kaifa ya'tikal wahyi, macam mana wahyu datang kepada Nabi SAW? Nabi kata, Nabi kullu dhalik ya'tini al-malak ahyanan fi misli salsalatil jaras. Kadang-kadang malaikat datang macam dengan bunyi loceng. Yang tu orang lain tak dengar, Nabi saja dengar. Salsalatil jaras ni macam bunyi ketukan loceng, bunyi loceng. Fayaqsimu anni wa qad u'itu ma qal. Kemudian loceng tu hilang, aku pun sedar apa yang dia kata. Wa huwa ashaddu alayya, itulah bentuk wahyu yang paling berat pada aku. Sahabat kalau duduk sebelah, wahyu datang kepada Nabi, kalau kaki Nabi, paha Nabi duduk atas paha mereka, mereka rasa berat paha Nabi. Kalau Nabi duduk atas unta, wahyu turun, tu duduk unta. Qawlan saqila, Quran kata, ya ayyuhal muzammil qumil layla
illa qalil nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila, kami akan mencampakkan kepadamu qawlan thaqila, perkataan yang berat. Wahyu, nak bawa wahyu ni bukan pergi jadi ni dapat wahyu ni pergi masuk bertanding qari Quran suara siapa sedap dapat tiket terbang pergi umrah. Tak. Ini nak bawa wahyu, mesej wahyu, bebanan wahyu, risalah wahyu pada mana? Qaulan thaqila, perkataan yang berat. Tak dapat Nabi nak tanggung benda ni, melainkan Allah menyuruh Nabi untuk melakukan qiyamul lail. Padahal Nabi Allah Ta'ala berhubung dah dengan dia, tapi qiyamul lail memberikan kekuatan rohani kepada insan untuk menanggung wahyu yang berat. Sebab tu ubat bagi hidup ni qiyamul lail. Qiyamul lail, bangun malam, doa pada Allah, minta pada Allah. Bukan bangun tengah malam pergi pakai mikrofon masjid, pergi habaq kita qiyamul lail kacau satu kampung. Nah, ada qiyamul lail kita dengan Allah, doa pada Allah. Lagi kan qaulan thaqila boleh ditanggung oleh wahyu. Kata Nabi, wa yatamatsalu li malak ahyanan rajulan fayukallimuni fa'ima yaqul, kadang-kadang malaikat menyerupai lelaki. Dia datang kepada aku dan dia bercakap dengan aku faham apa yang dia cakap. Nabi kata waqad wa'itu ma qal fa u'ima qal ma yaqul, aku sedar apa yang dia cakap. Subhanallah, Nabi kata aku sedar apa yang Nabi cakap. Setiap kali Nabi cerita, Nabi kata aku sedar apa yang cakap, supaya walaupun masa tu tak timbul lagi, tapi Nabi seakan bagi jawapan pada orang kemudian. Jangan duk ingat kok aku menurun ke apa, kok aku ni ikut hilang akal menurun. Masa tu main angin duk macam Tok Bomo duk barasak kemian kan. Tok Bomo Piramli yang barasak kemian dia tepuk-tepuk ni kan. Wahai mambang, sila standby, rezeki kita sudah sampai. Aku ulur kau capai kan. Tinggalkan paha jangan selesai. Maksud ayam tu kan. Tak. Dalam keadaan faham, wahyu waqad wa'itu ma qal, aku faham apa yang dikatakan. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Nabi SAW melihat Jibril 600 sayap. Subhanallah, memenuhi ufuk. Malaikat pun taat kepada Allah Azza wa Jalla, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerdil manusia tak penuh ufuk pun lawan Allah Azza wa Jalla. Malaikat Jibril memenuhi sayap, memenuhi ufuk 600 sayap. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ala al malaikata rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa rubah wa yazidullah wa yazidu fi khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kata segala puji fatirus samawati wal ard, Allah yang membentuk langit dan bumi, yang telah menjadikan malaikat itu rusul uli ajnihah, yang ada sayap, masna wa sulasa wa ruba', dua-dua, tiga-tiga, empat-empat, dan Tuhan menambah pada jumlahnya dengan apa yang dia kehendaki. Malaikat wajib beriman dengan malaikat. Kita beriman dengan malaikat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Yang Allah tak sebut, Nabi tak sebut, kita tak kata, tapi kita percaya malaikat ada. Macam mana? Macam yang disebut dalam Quran. Kita tak tengok malaikat. Ada malaikat yang disebut namanya Jibril, kita beriman. Tak boleh kata Jibril tak ada. Mikal Allah disebut dalam Quran. Maka di hadis kita pun terima ni. Apa lagi? Israfil, lagi apa? Ada malaikat yang disebut dalam Quran dengan nama lain. Umpamanya Malakul Maut, malaikat maut. Quran tidak sebut nama dia Israel, Quran tak sebut. Dan hadis pun tidak sebut nama dia Israel.
Ada riwayat-riwayat yang disebut oleh sebahagian salaf, mungkin mereka ambil daripada Bani Israel ataupun Yahudi, menyatakan namanya Israel. Tapi kita tak tahu. Yang kita tahu, malakul mautil ladzi ukila bikum. Maka kalau orang tanya malaikat yang wajib beriman, iaitu malaikat maut. Adakah nama dia Israel? Kita tak tahu. Boleh jadi. Hadis tak sebut. Boleh jadi. Riwayat Israiliyat sebut. Boleh jadi. Tapi adakah kita wajib beriman dengan perkataan Israel? Tak. Kita malakul maut. Malaikat maut. Cuma orang Melayu kadang-kadang dia sebut malaikat Israel. Tak. Israel. Wa khuliqal jan min marijin min nar. Dalam sebahagian riwayat, wa khuliqal jan min nar, dan diciptakan jin daripada api. Ataupun min marijin min nar. Marij ialah ujung api tu. Orang Melayu panggil lidah api. Allah kata Allah ciptakan malaikat daripada nur. Kita cipta daripada tanah. Nanti kita, bukanlah berarti kita duk jadi tanah, tapi cipta asal daripada tanah. Malaikat dicipta daripada nur. Jin diciptakan daripada api. Pertama, ini menunjukkan, Quran juga cerita tentang penciptaan jin dan malaikat berbeza, menunjukkan jin dan malaikat tak sama. Iblis di kalangan wa kana minal jin, dia di kalangan jin. Kalau orang kata iblis tu dulunya malaikat, dia bukan malaikat. Wa kana minal jin, dia di kalangan jin. Dia di kalangan jin. Maka Quran sebut wa kana minal jin, dia di kalangan jin. Jin, Nabi Quran juga sebut, Nabi SAW sebut, Quran kata wa khuliqal jan min marijin min nar, dan diciptakan jin daripada marij, daripada lidah api. Yang kita tengok biru, hijau, merah, biru, hijau, kuning, itu lidah api. Daripada situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin. Macam mana? Dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia tak sama. Dia boleh tasyakkul juga. Dalam sebagian dia kata ahkamul jan, ada kitab ahkamul jan, disebut tentang jin. Orang berapa? Ada jin yang menyerupai ular. Ada jin yang menyerupai ular. Ada jin yang menyerupai kilab, anjing. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut wa kalbul aswad, al kalbul aswad syaitan. Anjing hitam syaitan. Bukanlah semua anjing hitam itu syaitan. Biasanya syaitan menyerupai anjing hitam. Ada jin dalam bentuk rih, angin. Dia bentuk rih. Dia pergi jin. Dan jin ni bukanlah jin, dia lebihnya, dia kita tak nampak dia nampak kita je lah. Tidaklah dia lebih hebat daripada kita, cuma bila dia nampak kita, kita tak nampak dia. Kadang-kadang dia duduk perkenal kita begitu sikit kan. Dia gempak siapa-siapa jadi apa, dia balik dia gelak, aku gempak budak tu tadi kecut. Macam tu lah kan. Kemudian kita pula buat alam misteri. Pasal kita tak nampak dia jadi misteri lah. Oh, jin kok ni, jin ni, jin ni, hantu raya, hantu pagar, hantu macam-macam kan. Memang ada jin dengan tabiat dia, yang duduk di air, yang duduk di darat, yang duduk di hutan macam manusia. Ada orang laut, ada orang bandar, ada macam, dan berbagai-bagai kabilah, berbagai-bagai kabilah dan berbagai-bagai sifatnya. Dan semua mereka akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka itu mengabdikan diri padaku. Allah kata walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahu qulubun la yafqahuna biha wa lahu a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah kata kami masukkan ke dalam neraka Jahannam, kami tempatkan dalam neraka Jahannam katsiran minal jinni wal ins, banyak di kalangan jin dan
manusia. Walaupun dia dicipta daripada api, tapi dia akan masuk juga dalam api. Mungkin orang kata dia tak sakit dah. Jangan nak buat melawak macam tu. Ni Allah yang masukkan. Kita dicipta daripada tanah, punggai dengan tanah sakit juga kan. Tapi Allah nak azab dengan apa saja yang Allah kehendaki. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Banyak di kalangan ni. Tapi Allah kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada qulub, mereka ada jantung. La yafqahuna biha, tapi mereka tak mau faham. Artinya jin ada jantung juga macam orang. Ayat ni kata macam mana? Alam dia lah. Wallahu alam lah macam mana kan. Saya duduk pergi cari jantung jin nak pergi buat naik tingkat terbang apa lah kan. Artinya dia ada jantung. Orang Melayu kata ada hati lah. Hati ni liver sebenarnya kan. In my heart, bukanlah terjemahan dia dalam hati aku tak betul. Heart attack terjemahan dia serangan jantung, bukan serangan hati ya. Tapi Melayu dah, hati Melayu tu lain. Hati ni liver. Arab kata kabad, qulub, jantung, qulub, heart. Okey. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi tak tengok. Tanya jin ada mata? Ada. Pasal orang ada mata. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tak dengar. Bukan tak dengar, peka, tapi tidak mendengar kebenaran. Bukan tak nampak buta, tapi tidak melihat kebenaran. Tapi Tuhan kata apa? Jin dan manusia hak jenis ni, kita minta Tuhan lindung kita. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternakan. Allah. Kalau ramai kata kadang lembu, kita marah. Tuhan kata ulaika kal an'am. Mereka itu adalah binatang bagai binatang. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat lagi, Tuhan kata. Tak apalah lembu tak nampak kereta lalu, dia lintas jalan, orang terlanggap dia, mati dengan reba-reba sekali. Dia lembu. Tapi Tuhan kata yang ni yang Allah bagi qulub, boleh mengenali hakikat makna, tapi tak mau tengok, tak mau lihat dengan mata, tak mau dengar dengan telinga. Allah balhum adall, mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang lupa, lalai, tak tahu tentang apa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ayat ini menunjukkan sama ada persamaan antara jin dan manusia. Walaupun dari penciptaan dia lain, tapi macam mana jantung dia, macam mana mata dia 4 ke, mata dia 6 ke, telinga dia cabang tajam ke, tak tahu. Hak tu boleh tanya Tamar Jalis 10 kes. Hantu. Okey. Kita tak nampak dah. Kata Hasan Al-Basri, al-jan iblis wa huwa abul jan. Jan yang Quran kata tu iblis, dia ada bapa kepada segala jin. Dan Allah Taala sebut banyak kali Allah kata diciptakan dia, wal jan khalaqnahu min qabl min narin samum. Jin kami ciptakan sebelum itu daripada narin samum, api yang sangat panas. Narus samum ni api yang membunuh. Ada api yang tak, pada peringkat yang paling panas api itu diciptakan jin. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan diciptakan Adam berdasar seperti mana yang telah disifatkan kepada kamu, yakni daripada Quran. Kama sali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Allah Taala cipta Adam daripada tanah dan kemudian dia berkata jadi, maka jadilah. Ahli ilmu, termasuk di kalangan ahli kalam, untuk kita faham, bukan bermaksud Allah Ta'ala nak sesuatu dia kena kata kun dulu baru jadi. Bukanlah kun tu macam stick, mistik tu, yang kalau dia tak kata tak jadi. Allah tak memerlukan apa-apa, tapi
Allah bila nak gambarkan kepada kita macam mana pantasnya Allah nak bagi jadi, kun, jadilah, maka jadilah. Bukan mesti Allah kena sebut kun baru dia jadi. Tak sebut tak jadi. Maksud kun itu bukan mewakili perkataan, maksud mewakili iradat Allah Azza wa Jal, iaitu kehendak Allah Azza wa Jal. Bila dia nak saja maka jadi. Jangan kita fikir bila dia tahu keluar kun tak jadi perkataan. Maha suci Tuhan daripada memerlukan apa-apa perantaraan perkataan ataupun perbuatan untuk mencapai kehendaknya Jalla wa'ala, kerana kehendaknya merentasi segala-galanya. Ini menyebabkan ahlul kalam berbincang panjang dalam masalah ini, iaitu perkataan masalah kun. Wallahu ta'ala a'lam. Saya baca sikit tentang wa khuliqal insan min salsalin kal fakhar, dan diciptakan insan daripada salsal. Salsal ni ialah tanah yang kering. Tadi salsalatul jaras kita kata bunyi loceng. Salsal dia punya kering tu sampai ada bunyi. Bila benda kering, tanah yang kering tu kita dengar bunyi dia. Tanah yang kering tu Allah kata Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan kita daripada tanah. Tapi kemudian Allah jadikan sebaik-baik makhluk. Bila sebaik-baiknya lebih baik daripada malaikat lagi, lebih baik daripada jin. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan yang paling baik. Summa radadnahu asfala. Kemudian kami kembalikan dia di tempat yang serendah-rendahnya. Manusia taat pada Allah, malaikat tak ada nafsu. Tapi manusia yang ada nafsu, bila dia taat pada Allah, dia merentasi malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Betul, malaikat tak derhaka Allah dan buat apa yang Allah suruh, tapi dia tak ada nafsu. Tapi manusia bertarung dengan nafsunya antara kehendak dirinya terhadap dunia dan kehendak untuk dia taatkan Allah Jalla wa'ala. Sebab itu makam dia naik di sisi Tuhan. Tuhan sayang ke manusia. Malaikat semua berkhidmat untuk mereka, berkhidmat untuk orang-orang saleh, berkhidmat untuk orang saleh. Wallahu ta'ala a'lam. Kita buka masalah. Saya nak pergi ke lain. Ada soalan? Selain daripada 4 mazhab, boleh tak kita belajar dan amalkan mazhab Ja'fari, Ibadi di Malaysia secara sirri? Secara sir. Yang pertama, mazhab yang masyhur ialah A'immatul Arba'ah. Mazhab yang 4 yang menjadi mazhab utama, yang menjadi rujukan umat Islam. Bukan berarti bahawasanya luar daripada mazhab ini tak ada mazhab lagi. Ada sana mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Al-Lais bin Sa'ad dan seumpamanya, yang kadang-kadang sebahagian mereka tu imam, kebahagiaan besar mereka imam-imam besar, cuma karya mereka tidak ditulis seperti mana mazhab yang 4. Ada Allah menghendaki munculnya 4 ini menjadi mazhab utama. Ada di kalangan para ulama yang cuba menghadkan supaya seseorang tak boleh beramal lain daripada 4 mazhab. Ibn Rajab Al-Hambali dia telah menulis Ar-Radda ala man ittaba'a ghairal a'immatil arba'ah, menolak orang yang beramal dari selain daripada mazhab yang 4. Tapi pendapat Ibn Rajab ini tak diterima oleh majoriti para jumhur para ulama. Demikian juga As-Sawi daripada mazhab Ibn Rajab dalam mazhab Hambali, As-Sawi dalam mazhab Syafi'i,
menyatakan bahawasanya tak boleh beramal lain daripada mazhab 4. Bahkan As-Sawi lebih daripada itu lagi, kata mungkin boleh sesat, boleh murtad, macam-macam lagi dia kata. Itu juga ditolak pandangan demikian. Banyak lagi pandangan-pandangan imam lain. Hatta imam-imam di kalangan mazhab yang 4, pengikut-pengikut imam-imam besar kalangan mazhab 4 itu, yakni pengikut dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanbali, mereka juga sendiri mengeluarkan diri. Kadang-kadang mereka terkeluar pandangan mereka lain daripada pandangan jumhur yang 4. Mereka keluar pandangan jumhur yang 4. Walaupun sebahagian menyebut bahawa kok mana pusing pun ada dalam kaul yang 4. Tapi daripada imam yang 4, bukan dalam semua perkara wujud, bahkan kadang-kadang ada kaul yang lain. Apabila kita sebut Ja'fari, bermaksud mazhab ini merujuk kepada Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq dia imam, la syak ada kaul-kaulnya. Tapi biasanya bagaimana kita nak sabit ini nukilan daripada Ja'far As-Sadiq, melainkan melalui jalan Syiah. Walaupun ada kitab-kitab Sunni sendiri menyebut qaul Ja'far As-Sadiq, tapi banyak dihimpunkan oleh mazhab Syiah, iaitu Syiah imamiyah. Syiah Isna Asyariyah imamiyah. Syiah mazhab imam yang 12. Mereka itu dalam akidah imam yang 12, di dalam fiqh Ja'fari, mazhab Ja'far. Dalam soal fiqh ni tak apa ada masalah sangat kalau demikian sabit perkataan Ja'far As-Sadiq, kerana Ja'far As-Sadiq juga alim. Tapi masalahnya kadang-kadang kita tak tahu qaul tu betul ke dia kata. Namun daripada akidah Ja'far As-Sadiq kita yakin tidak beriktikad seperti mana yang diiktikad oleh Syiah Isna Asyariyah, imam yang 12 itu, kerana i'tiqad itu telah menyanggahi kaum muslimin, telah menyanggahi para sahabat radhiyallahu anhum dan seumpama. Boleh tak belajar nak tahu boleh lah, tapi nak pasti kena belajar betul-betul. Ibadhi ialah mazhab yang ada di Oman dan daripada sahabat Ibad. Tapi ini juga dia ada naz'ah Khawarij, bukan sahabat tu, tapi mereka ada naz'ah Khawarij, iaitu ada elemen Khawarij, di mana mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Mengkafirkan, sebagian mereka tidak sebut kafir, tapi mereka sebut kekal di dalam neraka. Kekal dalam neraka. Boleh belajar fiqh ibadi, tak ada masalah, tetapi mestilah juga kita tahu bahawasanya garis-garis panduan tentang kadar-kadar yang kita belajar itu. Nak menjadi orang kata tak boleh, jangan pegang kitab dia apa, itu teruk sangat kan. Kita dunia moden ni, dunia ilmu, kita boleh belajar apa saja, cuma kita kena tahu garis yang memisahkan antara satu kawan yang lain. Adakah orang kafir tidak melihat Allah? Melihat Allah adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin yang memasuki syurga Allah, dan ia merupakan kemuncak nikmat, iaitu melihat Allah Jalla wa'ala. Mungkin kita nanti ada orang ahli kalam tanya, tak macam mana nak lihat Tuhan? Tuhan bukan berjisim jirim, duk pergi lawan masalah jisim jirim pula. Puak-puak tu pening kan. Ini Allah kata boleh lihat lah, dia bagi. Takkan kata Allah bagi pun tak boleh lihat juga, tak mampu. Macam orang buat soalan, boleh tak Allah ciptakan satu batu yang besar yang dia sendiri pun tak boleh angkat? Saja buat layak buruk soalan kan. Kalau kita kata tak boleh, dia kata mana boleh, Allah semua boleh. Kalau kita kata boleh cipta, dia akan kata mana boleh, apa Allah Ta'ala tak boleh angkat. Ini soalan kufur, soalan istihza, main-main dengan Allah Jalla wa'ala. Bukan kerana Allah tak boleh, tapi itu mustahil berlaku. Macam kita kata boleh ada, Allah Ta'ala tak ada, mustahil. Bukan kerana mustahil bagi, kerana Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa di atas segala-galanya. Adakah Nabi Adam manusia pertama dicipta, dan bagaimana dengan para malaikat? Tahu kerosakan dan pertumpahan darah bukan akan berlaku ketika Allah ingin menciptakan. Kita tak tahu kenapa, tapi malaikat macam ada maklumat kan. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Malaikat kata adakah kau mencipta padanya orang yang akan, mereka yang akan memusnahkannya. Wa yusfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Macam malaikat ada information, ada maklumat. Sedangkan malaikat tak tahu. Bila Allah cipta Adam, Allah ajar banyak perkataan, malaikat tak tahu. Adam lebih tahu pada malaikat. Tapi malaikat mungkin tahu kerana sebelum itu. Sehingga sebahagian para ulama tafsir menyebut ada kata mereka, tapi bukti tak ada lah. Sebelum manusia ada han, ada jan, ada han. Han ni macam dia pun telah hidup di dunia ni, dan mereka telah melakukan kerosakan dan tumpah darah. Kemudian Allah ciptakan Adam. Bila Allah nak ciptakan Adam, macam malaikat ambil maklumat yang lepas, benda ni akan berlaku lagi. Dan kemungkinan sebahagian kesan-kesan yang manusia jumpa tak tahu nak ulas benda apa ni, kemungkinan kesan daripada makhluk yang sebelum ni yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Wallahu taala alam. Ini kata depa lah, kan. Benda boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Sebahagian cuba kata Adam ni sebenarnya kita ni Adam nombor berapa? Banyak Adam lagi sebelum Adam ni. Kemalahan nak fikir benda-benda tak menambah amal kita. Ada lah, yang penting dia tak tanya akhirat itu hantar tak sebelumnya ada Adam, tak terlibat dengan soalan kita beramal soleh tu. Saya ada beberapa soalan. Satu, Tuhan bukanlah daerah terlarang bagi fikiran. Soalannya, bagaimana cara Islam berhadapan dengan ahli yang berpemikiran ideologi fikiran di luar konteks nas dan bercanggah dengan Quran dan Sunnah? Adakah perlu dihalang atau diraikan keperbagaian tersebut? Manusia ada beberapa perkara. Pertama, ada orang ada timbul persoalan tentang Tuhan. Adakah kita nak kata kat dia, jangan cakap hang sesat dengan fikiran hang sudah? Kita kata hang bagi tahu supaya kita menjawab. Kerana manusia ada macam-macam dalam kepala dia. Nabi kata syaitan ganggu manusia. Bila kita kata Allah menciptakan, syaitan akan kata siapa cipta Allah? Sebab itu maka Quran, apa tujuan Quran datang? Quran iqamatul hujjah. Quran menegakkan hujjah, menjawab persoalan. Kalau manusia ada soalan tentang Islam, tentang apa, dia confuse tentang agama, let them spell out dia punya pemikiran dia. Biar dia sebut apa yang dia nak. Dia kata supaya apa yang dia nak kata, kita mungkin boleh dengar dan kita akan jawab. Jangan kita tahu, oh ni sesat-sesat, aku tak mau jawab. Kita kena jawab. Itu peranan. Kerana agama datang, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Quran kata, datangkanlah hujah kamu jika kamu orang yang benar. Allah menyuruh mereka datang hujah, supaya manusia beriman bukan terikut-ikut, tapi beriman dengan yakin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Allah kata, jika kamu syak, raib, kamu tak percaya tentang apa, ada syak, tak ada apa yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min mithli, datangkan satu surah seperti mana Quran. Allah tahu mereka tak boleh buat, tapi Allah just challenge. Allah challenge mereka supaya bila mereka tak boleh buat, mereka pun tahu bahawa Quran daripada Allah. Fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Panggil semua geng-geng kamu selain daripada Allah jika kamu orang yang benar. Panggil. Kemudian kamu tak boleh buat. Bila kamu tak boleh buat, kamu kena tahu, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijr. Jika kamu tak boleh buat, dan memang walan, sama sekali kamu tak akan boleh buat, takutlah kamu akan neraka. Kena umpan api neraka itu manusia dan batu. So itu ada konklusi yang Allah berikan. So Allah challenge first. Kita pun kata, bagi tahu hujah awak. Daripada kita orang agama kata, jangan cakap, jangan cakap. Siapa cakap, ambil tindakan.
Cakap. Tapi di dalam majlis, bukan hanya seorang-seorang, di dalam majlis dialog. Jumpa orang ramai, ustaz saya keliru lah. Kenapa Nabi boleh kata macam ni? Tak apa. Kita dengar teruk, dia ni teruk. Dia nak selesaikan masalah keliru dia. Sebab tu dia tanya. Mungkin ada orang duk sesat seorang dalam fikiran dia. Dia syak pada Tuhan, dia tak tanya. Mati dalam keadaan syak. Afillahi syak. Adakah pada Allah ada syak? Maka agama datang untuk menjawab persoalan. Ada sahabat bertanya, cik dia tulis, dia takut orang kata dia tanya. Pasal kita pun tak kenal siapa yang tulis ni. Ini kan negara demokrasi. Kalau kita sudah ditentukan destinasi akhir ke syurga atau neraka, kenapa perlu kita beramal dengan baik? Allah Subhanahu wa ta'ala bukan menentukan dalam erti kata memaksa hamba, kan? Nabi sebut syaqiyuhu wa sa'iduhu, kebahagiaan dia dan kecelakaan dia. Bukan maksud tentu ni, maksud dia buat baik macam mana pun Allah tentukan dia neraka. Tak. Dalam hadis tu maksud ialah Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya merentasi amalan hamba. Maksudnya Allah tahu hamba ni dia penghujungnya syurga ataupun neraka. Allah tahu. Kalau Allah tak tahu apa nak berlaku, dia bukan Tuhan lah. Faham maksud saya? Kita yang beramal ni bukan berarti Allah, aku pun tak tahu hamba aku ni lah kali dia jadi baik ke jahat. Dia bukan Tuhan. Allah mengetahui yang gaib dan yang batin. Tak ada sama di sisi Allah. Hak kemarin dan hari ini, masa kita, Allah tak ada masa. Allah tak duduk dalam sistem masa. Bahkan Allah yang menciptakan masa. Apa kali saya sebut? Allah yang menciptakan masa. Wal awwalu wal akhir. Dia yang awal dan yang akhir. Kita yang duduk dalam masa. So Allah tahu, tapi Allah bagi kita hidup. Macam kita tahu, bukan sama. Walillahi masalul a'la, tak sama. Tapi nak bagi faham, simple. Ni bagi ramalan kaji cuaca katakanlah besok hujan. Tiba-tiba besok hujan. Bukan dia yang menurunkan hujan, tapi dia mengetahui, dia meramalkan. Bagi hak manusia, ramal hujan. Bagi hak Allah adalah ilmu yang yakin. Tak ada syak kukuh Allah tahu lain silap. Dah. Memang Allah tahu aku neraka, tapi aku buat juga pergi syurga. Dah. Tak mungkin. Allah tahu, tapi Allah dengan keadilannya dia bagi hamba dia hidup. Kalau dia tak tahu apa nak berlaku, dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Allah mengetahui apa yang hari ini dan besok. Kita tak boleh marah macam kita, cikgu kita, abang kat mak kita, anak awak ni ingat tak ada duit Lepas tu tak perlu semua, kita pergi tumbuk cikgu bagi tak lulus, dia habaq dah awal. Dia bukan bagi pengetahuan cikgu, agakkan cikgu, ramalan cikgu merentasi waktu. Allah kita tak bagi ramal, ilmu Allah merentasi waktu. Selepas tawaf wida, boleh tak saya memberi sedekah pada pekerja yang bekerja macam ni? Boleh, tak ada masalah. Pergi ambil beg balik semua pun boleh. Orang Melayu dandang pas tawaf wida, dia pun tak boleh buat apa langsung. Duduk di bawah hotel, nak naik atas pun tak boleh. Naik setengah, pergi tawaf lagi 7. Kadang-kadang susah sangat. Dan saya ingat kadang-kadang hilang makna. Masa tawaf, dia sebahagian negara dia main tekong dia. Tekong tu berbayar. Tekong tu baca doa. Hak belakang ni ikut je. Doa dalam bahasa Arab. Mereka hilang peluang untuk doa yang mustajab semasa tawaf. Nabi tak pernah menentukan pusingan-pusingan itu dengan doa tertentu, melainkan antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad, seseorang membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu disebut oleh Nabi SAW. Tapi yang lain tu orang banyakkan doa, dan doa tak sama. Tekong tu kadang-kadang dia doa, kadang-kadang dia silap dalam doa kita. Kita duduk sebelah terganggu. Dia minta neraka, orang minta jauh daripada neraka. Dia baca risalah silap. Mai daripada Indonesia ke India dan tak berapa faham bahasa Arab.
Jadi hak belakang pakai doa belakang. So kita semua orang doa dia sendiri. Tak payah bising ganggu orang lain, dia doa dia sendiri. Lepas daripada tawaf wida', walaupun masalah ni khilaf, adakah bagi umrah ada tawaf wida' ataupun tidak, ataupun kerana tawaf wida' ni yang khususnya bagi haji. Tapi sebahagian menyatakan oleh kerana hadis Nabi kita, falyakun akhiru ahdika bil bait, maka hendaklah akhirnya perjalanan, akhirnya sekali awak hendaklah di Kaabah, iaitu tawaf. Iaitu tawaf, lepas tawaf wida' orang tu boleh naik, ambil barang dia dan urus untuk balik. La bas, tidak ada masalah. Bahkan jika dia beli beg keperluan dia untuk bubuh barang dia, kerana ada satu lagi tadi dia terlupa, pun tidak membatalkan tawaf wida' dia. Kerana itu semua dalam urusan dia nak balik. Yang mana tak nak pergi umrah lagi, tahun depan pergi dengan IQ sini. So IQ buat apa perbezaan nifaq dan munafik? Perbezaan dia, orang Melayu cakap nifaq sifat munafik tu, hipokrisi, sifat munafik tu. Munafik tu orang yang munafik tu, tapi kita semua munafik belaka. Munafik tu individu tu, yang hipokrit tu, dia tu orang panggil munafik. Sifat yang dia munafik itu, hipokrisi tu, nifaq. Bukan nifaq. Bagaimana kedudukan sah bagi mereka yang solat duduk atas kursi, sekiranya ia menyamakan tumitnya dengan yang lain? Dia hendaklah duduk di atas kursi dia dalam keadaan yang pertama, dia tak boleh ganggu saf orang. Dia jangan duduk fikir kaki dia nak sama dengan saf orang, kursi dia lepas ke belakang, orang belakang tak boleh sujud, orang belakang pula lepas ke belakang. Dia kita jangan penting. Kalau kita duduk atas kursi, kita buat cara kita duduk kursi, kita bagi kita sama masa kita duduk. Bila kita berdiri tak sama pun tak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan ganggu saf orang, kerana kita ada istisna, kita masalah yang tersendiri. Kita ada masalah yang tersendiri. Kalau kita boleh ada kursi yang mana kita boleh sama, kawasan tu luas, salat tu jarak dia luas, tak apa, kita samakan kedudukan kita dengan orang lain. Kalau tidak, kita yang penting jangan ganggu saf orang. Jangan ganggu saf orang. Adakah benar seorang wali Allah dapat menghidup atau mematikan hamba Allah yang lain? Ini seperti yang didakwa oleh golongan tarekat dengan hujah, dengan izin Allah apa saja berlaku. Ini tidak mustahil bagi Allah. Apa pandangan? Memanglah dengan hujah. Kalau Allah izin semua boleh berlaku. Tikap terbang tu pun boleh terbang kalau Allah izin. Tak payah kereta. Tapi menghidup dan mematikan ini hanya berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa dalam kisah. Kalau Allah bagi menghidup dan memati Allah, semua Nabi Isa buat berlaku biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang cuma tak mati, dicampak dalam api tak mati, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma di kalangan umat Islam, Abu Muslim Al-Khawlani dicampak oleh orang yang murtad, pengikut Musailamatul Kadzdzab di dalam api, dia juga tak mati. Dan bila dia datang berjumpa dengan Umar bin Khattab, Umar cium dia, kerana dia di kalangan umat Nabi Muhammad ada yang berlaku pada dia seperti yang berlaku pada Ibrahim alaihissalam. Cuma orang dajjalin, kadang-kadang orang nak kata dajjal, manusia kadang-kadang dakwa benda pelik-pelik. Ibnu Taimiyah rahimahullah, hatta Abdul Qadir Al-Jilani dan seumpamanya, di kalangan mereka yang saleh menyebut, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa fala taghtar illam yakun muwafiqan lil kitab wa sunnah. Jika engkau melihat seseorang terbang di udara, jangan engkau kagum dengannya jika sekiranya ia tidak menepati kitab dan sunnah. Ramai orang boleh buat, Al-Syair boleh buat, Al-Syair Fir'aun boleh buat benda pelik-pelik, tapi itu semua bukan menandakan kebenaran. Kebenaran bersama dengan Quran dan sunnah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ceritakan bagaimana pada zamannya ada orang boleh buat mari makanan daripada Yaman berada di tangannya di Syam. Kata Ibn Taimiyah, dia menyuruh jin dia pergi curi di Yaman dan awak pergi datang pada dia. Jin
rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jins. Lelaki-lelaki di kalangan manusia meminta perlindungan daripada lelaki di kalangan jin. Sebab itu Nabi SAW suruh manusia beriman dengannya, jin beriman. Ketika Nabi balik daripada Taif, penduduk Taif baling Nabi dengan batu, tapi jin beriman dengan Nabi SAW. Allah ubat hati Nabi dengan jin beriman dengan Nabi SAW. Tapi setengah manusia gunakan jin untuk buat benda-benda yang sesat. Tapi dia tak boleh menghidup dan mematikan, melainkan dia mati tak betul, mati tipu-tipu kan. Tapi itu semua bukan dalil. Contoh, pergi sebahagian daripada padri, dia boleh membangunkan orang yang sakit. Ini juga bukan dalil. Kebenaran qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ramai orang boleh buat berdadang macam-macam syair. Dan ni macam-macam orang dakwah. Wali ialah orang yang dekat dengan Allah. Bukan orang bihabak kata, saya ni wali. Wali tak main habak, saya ni wali. Wali ni bukan jenis orang pakai selekeh-selekeh jadi wali. Tengok pakai selekeh. Ini pakai al-bazazatu minal iman. Selekeh daripada iman ini pun satu pentafsiran. Satu, ini manusia yang pilihan. Saya bukan kata tak boleh. Ada orang nak pakai biasa, Ibnu Taimiyah pakai biasa, Imam Ahmad dia miskin, dia pakai biasa. Tapi Imam Malik pakai pakaian cantik. Imam Malik terkenal dengan pakaian cantik. Sabarnya mahal Imam Malik. Abu Hanifah tajir, orang ada duit, juga terkenal dengan pakaian cantik. Kata Imam Malik, min muru'atil alim an yakhtara al-thawbul hasan. Di antara maruh orang alim hendaklah memilih pakaian yang elok. Wa alla tarahul uyun illa bikamilil libas. Hendaklah tidak mata melihatnya melainkan dalam keadaan pakaian dengan sempurna. Tak boleh jadi tok syekh pakai tolak duduk keluar kena menjawab soalan, tak pada. Tak pada dengan perut buncit semua cukup kan. Tak pada. Pakai dengan baju tak pakai, memang duduk sembang tu tak pada. Imam Malik pakai pakaian yang tapi wali, friends of Allah, awliya Allah, orang yang dekat dengan Allah. Awliya Allah, orang yang dekat dengan Allah. Tapi tuan-tuan pun ada peluang, semua orang boleh ada peluang jadi wali. Tanda karamah yang terbesar seseorang apabila dia istiqamah atas jalan agama. Bukan mesti dia pergi jalan tahayang, dia istiqamah. Macam-macam ujian tentang agama, dia pergi jalan di atas jalan agama. Dia tak tukar agama dia. Dia tak tukar, kau hari ni dia nak sunnah Nabi, besok dia nak sunnah orang tua pula. Tak ada. Dia pegang dengan sunnah Nabi. Kau orang duk kata aku terpaksa balik ke lama orang. Dia pegang dengan sunnah Nabi. Ini karamah. Kalau tidak dah tak boleh pergi, tentu jadi wali nikah. Saya cerita tentang apa? Johar kan? Johar kan mengaku jadi wali. Dia kata dia wali. Semua orang kata apa bukti? Pernah orang dulu pun macam tu. Johar ni cerita bodoh lah, cerita Pak Pandai kan, bukan betul ya. Tapi saja cerita lawak Arab. Kalau hang wali tunjukkan karamat hang. Itu otak orang tu kan. Kalau hang wali tunjukkan karamat. Dia kata kalau dia wali tunjukkan karamat. Macam orang, kalau kau nabi tunjukkan mukjizat. Itu cabaran orang yang jahat. Kalau kau wali tunjukkan karamat. Bukan wali tunjuk karamat. Johar mengaku wali. Dia kata aku karamah aku. Pokok tu kalau aku panggil dia main. Pokok tamar panggil. Mai pokok. Dia panggil 3-4 kali. Dia tak mai pun. Mai sini. Ya syajarah ta'ali. Wahai pokok mai. Tak mai. 3-4 kali dia tak mai, dia pun bangkit, dia pergi duduk tepi pokok tu. Orang kata apa siapa? Dia kata wali-wali ni tawaduk. Kalau dia panggil orang tak mai, dia pergi. Dia pun dia jadi wali tu. Dia rendah diri wali kan. Panggil tak mai, dia pergi lah. Hang tak mai tak apa, aku pergi kat okay. Ramai yang menyebarkan berita tentang habaib yang bermimpi bahawa Dajjal telah keluar. Tak apalah.
Dia main kawasan kita esok, kita tengok mimpi tu jalan. Itu habaib mimpi juga. Indonesia rakyat yang terbaik. Kan? Habib mimpi kata Nabi kata Indonesia rakyat kesayanganku. Apa hukum imam solat baca Quran pandang mushaf? Ada riwayat di dalam Bukhari, riwayat Bukhari tetapi secara mu'allaq. Hadis Bukhari ni ada dua standard. Satu hadis Bukhari musnad yang ada sanad. Satu hadis Bukhari secara ta'liq, dia panggil mu'allaq ni, dia tak sampai standard Bukhari. Hadis-hadis mu'allaq ni dia tak kategori dalam hadis sahih Bukhari, tapi sebahagiannya sahih, banyak yang sahih. Di dalam riwayat mu'allaq, hamba A'asyah namanya Zakwan, dia menjadi imam dan A'asyah di belakang dengan dia menggunakan mushaf semasa salat, menunjukkan imam boleh menggunakan mushaf untuk membaca Al-Quran bagi yang tidak menghafal Al-Quran. Pada hari Jumaat lepas, kawan saya berjunub tetapi dia lupa untuk mandi junub, mandi wajib. Dia terlebih tu. Dia pergi berjunub di mana? Berjunub di pejabat. Tak ada nak balik mandi. Kau macam mana? Kalau dia lupa, semayang dia tak berdosa. Kalau dia sengaja, semayang berdosa. Tapi oleh kerana dia telah salat dalam keadaan dia tidak sah, maka kaulan, dua kaul ulama dalam hal ini. Yang pertama, dia kena kembali salat balik zuhur. Yang kedua, ada pendapat di kalangan para ulama kerana Allah mengampunkan apa yang dia lupa dan silap. Dia termasuk yang silap, yang lupa. Yang tu tak termasuk dalam kesalahan. Kalau dia nak ihtiyat, oleh kerana masalah ni ijtihadiyah, masalah ijtihad, nak ihtiyat, nak berhati-hati, dia bolehlah sembahyang zuhur. Seperti mana mengambil qaul para ulama yang mewajibkan untuk diganti. Pada hari Jumaat lepas, kawan pejabat saya tidak solat Jumaat kerana terlupa mandi wajib. Pula dah. Hampa buat apa kat pejabat? Ada aktiviti sampingan dengan pejabat. Okey. Tetapi dia mandi sebelum datang tanpa niat mandi wajib ni kena tak? Adakah mandi wajib itu boleh dikira mandi wajib itu boleh dikira mandi apa? Mandi itu boleh dikira mandi wajib. Tetapi dia mandi sebelum datang apa ni? Tadi kata pada Jumaat kawan saya pejabat tidak solat Jumaat kerana terlupa mandi wajib, tapi dia mandi sebelum datang apa? Kalau dia tak ada tempat mandi wajib, kalau dia ada, pasal dia kalau mandi wajib ni mudah ya. Dia bukan nak kena mandi boom-boom lah kan. Dia air yang rata. Nabi mandi satu gantang lah air. Orang tanya Aisyah cukup ke? Aisyah kata telah cukup untuk orang yang lebih mulia padamu, yang Nabi SAW. Jadi mandi kan. Kalau dia boleh jurih diri dia, kena dia, kalau ada possibility itu, kemungkinan itu, dia wajib Jumaat. Kalau tak, memang tak ada, dia tayamum. Kalau memang air tak ada, kering dan tak ada tempat dia nak pergi mandi ni, dia tayamum dan dia hadir di Jumaat. Bukanlah tayamum dengan dia pergi golek-golek atas tanah. Tayamum walaupun mandi, dia hanya tepuk sapu muka dan tepuk sapu tangan. Adakah dia kena ganti sembahyang hormat waktu? Tak ada kena ganti. Pada kursus kahwin lepas ada ustaz kata Ummu Sibyan yang suka kacau kanak-kanak, kalau kita kena azan cepat di telinga bayi supaya tidak diganggu Ummu Sibyan ni. Tak. Ummu Sibyan disebut dalam sebahagian riwayat tentang
syaitan yang ganggu budak-budak. Bukanlah kerana bila kita azan tu syaitan tak ganggu. Hatta hadis azan itu dan iqamah disebut dengan sebagainya menghasankan ini, bukan kerana itu, tapi kerana itu adalah sunnah Nabi SAW. Walaupun ulama khilaf dan dudukkan hadis, tapi kita azan, kemudian kita bila syaitan ganggu budak-budak. Sebab tu kita inni u'izuka billah wa zurriyyataka minasyaitanir rajim. Kita minta lindung untukmu dengan Allah dan zuriat engkau daripada syaitan yang rajim. Kawan saya, kawan saya yang dia tak kena. Apa nak takut, kan ada orang tahu kalau kata saya pun. Dipaksa memakai inai pada hari perkahwinan beliau. Dia enggan kerana ada ustaz kata haram. Tapi ahli keluarganya berhujah ia bertujuan mengelak fitnah. Bila kita pakai inai maka orang tahu kita dah kahwin. Jadi kawan saya pun pakai. Pertama, alasan ni tak munasabah. Kita kahwin untuk orang tahu ialah saksi. Itu tujuannya. Melainkan dia dapat bini yang nak kontrol dia pada malam tamah lagi. Tapi boleh tak lelaki pakai inai? Pada masyarakat Arab, lelaki tak pakai inai, melainkan di kepala dia. Kerana bila pakai inai macam perempuan. Tapi masalah macam perempuan dan tak macam perempuan ini hendaklah dirujuk kepada budaya satu kaum. Kan lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki ni, nak tengok budaya satu kaum. Adakah pakaian itu pada kaum tu dianggap perempuan? Umpamanya kain batik bagi orang Terengganu lelaki pun pakai, orang tak kata hampundan kalau pakai pasal. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Scottish punya skirt, dia panggil kilt, dia pakai skirt, tapi itu lelaki, dia tidak dianggap perempuan. Kita tak kata mereka ni dilaknat, lelaki menjumpai perempuan. Itu ada dia punya custom, dia punya culture dia itu tidak menunjukkan perempuan. Orang Melayu pakai baju kita ni, baju Melayu ni, tuan-tuan, baju macam tu, bukan kata kat entah, anak pun ada baju tu, warna-warna yang garang ni. Warna garang ni orang Arab tak pakai. Orang Arab kita tengok warna macam plain, putih, krim ni kemudian itu warna lelaki. Atau mereka pakai hitam, tapi warna yang macam merun, warna macam apa, tambah warna pink, warna apa, warna ni Arab kalau pakai dia macam saudara tak saudari, tak macam saudara sikit macam tu. Bagi Arab lah kan. Tapi bagi kita tak, culture kita tak, kita kata very gentleman. Kononnya lah Melayu pakai gentleman betul yang Melayu kan. Tapi okey lah. Tapi kita kena lelaki dengan sampin, dengan apa kan, warna sampin tu pun colourful. Arab dia tak, perempuan lelaki tak colourful. Kita merujuk kepada culture. Kalau itu dianggap menyerupai perempuan di dalam masyarakat tu, sebab tu dia panggil al-adatu muhakkamah. Adat itu mempunyai peranan di dalam menentukan hukum. Bukan adat tu kita pakai adat. Apa yang adat tu faham. Kita lintas depan orang tua kita, depan orang tua. Orang Arab dia lintas jalan macam tu je. Orang kan dia angkat. Tapi orang Melayu bila dia nak lintas, pada budaya dulu dia tunduk sikit. Kalau tak tunduk dia anggap sebagai macam biadab. Kita kena ihtiram kerana itu culture kita. Kerana mak bapak mungkin akan rasa, weh, biadab kan. Tapi mak bapak Arab mungkin tak rasa, mak bapak orang putih tak rasa. Pasal kena merujuk kepada adat yang dipakai. Itu maknanya li ta'arafu, supaya kamu kenal mengenali antara satu sama lain. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Kami jadikan kamu syu'ub, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, supaya kamu kenal mengenali antara satu sama lain. Wallahu ta'ala ala. Ada lagi soalan? Ulang balik minggu depan tanya, insyaAllah. Minggu depan saya tahu tuan-tuan nak cuti. Saya tak, kawan saya nak cuti. Kawan saya nak cuti minggu depan. Jadi oleh kerana kawan-kawan nak cuti ni, kita bagi 1 minggu cuti lah kan. Orang nak pergi makan ni ke apa, ataupun
Jadi kita tangguh 1 minggu. Next minggu depan insya-Allah ada pun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.